Usaha rundingan kemerdekaan. Perubahan di dalam dan di luar negara. Terdapat usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma dan Filipina. Kerajaan British beri jaminan mereka akan bantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Pilihan Raya Umum 1955 jadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. Rombongan diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang untuk menaiki kapal laut ke Karachi untuk menggunakan masa untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura. 1 Januari 1956, rombongan kemerdekaan berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar Singapura menaiki kapal laut MV Asia. Rombongan berhenti di Karachi, Pakistan, kemudian berlepas ke London. Tiba di London pada 14 Januari 1956. Rundingan berlangsung dari 18 Januari sehingga 6 Februari 1956. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Perwakilan Tanah Melayu, British, misi rombongan mendapat persetujuan kerajaan British untuk memberi kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Tarikh kemerdekaan disetujui pada 31 Ogos 1957. Sambutan bersejarah di Melaka. Rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka. Rombongan diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang menaiki bas, lori, jalan kaki dari seluruh negara. Tunku Abdul Rahman maklumkan melalui Perjanjian Kemerdekaan negara akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan rakyat melaungkan merdeka dengan gemuruh. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu jelaskan perlunya rundingan di London untuk membincangkan hal keselamatan hubungan British Tanah Melayu dan perlembagaan negara yang akan merdeka. Hubungan British Tanah Melayu. Melayaan yang dibubarkan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Pada 16 September 1963, sebuah persekutuan yang lebih besar dikenali sebagai Malaysia dibentuk bersama-sama dengan Sabah, Sarawak dan Singapura. Perlembagaan Persekutuan Malaysia ialah undang-undang utama di Malaysia mengandungi 183 perkara. Ia merupakan satu dokumen undang-undang yang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Ahli rombongan ke London. Menteri Besar Perak, Datuk Panglima Bukit Gantang, Datuk Haji Wahab Abdul Aziz. Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor, Datuk Muhammad Syekh Muhammad Said. Menteri Besar Kelantan, Datuk Ni Ahmad Kamil Haji Mahmud. Wakil Parti Perikatan, Tunku Abdul Rahman, Dr. Abdul Razak Husin, H.S. Lee dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Antara pihak yang sokong perundingan, EEC Turai Singham, Wakil Orang Silen, Ketua Parti Rakyat Ahmad Bostamam, Pemimpin Parti Negara, Wakil Parti Buruh dan Wakil Kaum Serani. Sekian, terima kasih. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. Pada Januari 1956, pada pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura dengan membawa semangat merdeka. Rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian, mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. Rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Sebanyak 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura. Rombongan kemerdekaan Tanah Melayu dikotai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Tunku Abdul Rahman berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British.
Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Rundingan berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956 antara Wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan dengan British di Leicester House, London. Ketika membalas ucapan alu-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan rombongan saya sedang berusaha bagi mendapat taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan. Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. Pihak British, ahli majlis eksekutif selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara dilantik oleh Pesuruhanjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. Yang kedua, Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. Ketiga, mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. Keempat, pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Bagi perwakilan Tanah Melayu, menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. Kedua, menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. Ketiga, menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu, menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. Keempat, menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. Kelima, berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Dalam rundingan kemerdekaan ini, segala perbincangan telah dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman. Misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dalam rundingan ini juga, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. Sambutan bersejarah di Melaka. Tunku Abdul Rahman dan rombongan Merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam Melaka pada 20 Februari 1956. 20 hari bulan Februari tahun 1956, Kota Melaka, pintu penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap bangsa Melayu telah penuh sesak dengan manusia menunggu pulangnya rombongan Merdeka. Rombongan Merdeka diarak hingga kepada Dahulu Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang dengan menaiki bas, lori dan berjalan kaki dari seluruh negara. Mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kesiani, saya atas nama rakyat Melayu mengisytiharkan bahawa kemerdekaan penuh Persatuan Tanah Melayu di dalam Commonwealth menurut perjanjian yang telah dicapai di London akan dilaksanakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir Melaka melaungkan merdeka dengan bergemuruh. Langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan dengan kesungguhan semua pihak. Antara itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada 8 Mac 1956, setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIK. Suruhanjaya ini memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Seterusnya, antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Terma rujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah: yang pertama, mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi yang tertentu. Seterusnya, melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing, mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu dan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain.
rujukan yang berikutnya ialah memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. Memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. Akhir sekali mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara iaitu Yang di-Pertuan Besar, modennya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong untuk Persekutuan Tanah Melayu. Dengan perjanjian London yang ditandatangani oleh Tunku Abdul Rahman Putra selaku Ketua Rombongan Kemerdekaan Tanah Melayu dengan Kerajaan British pada 8 Februari 1956 di Lancaster House, London, maka bermulalah era baru bagi Persekutuan Tanah Melayu yang bakal bebas dan merdeka. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Beberapa langkah diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Suruhanjaya ini juga mengadakan rundingan dan akhirnya merangka draft perlembagaan. Memorandum pertama ialah daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mencadangkan seorang ketua yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan dan tempoh jawatannya ialah 5 tahun sahaja. YDPA boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Seterusnya, memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Parti Perikatan menyuarakan cadangan melalui memorandum dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu jus soli dalam perikatan. Selain itu, beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan warga negara. Dan Persatuan Dewan Perniagaan Cina se-Malaysia mengesah Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Dan masyarakat India pula menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Memorandum MCA menuntut supaya semua sekolah yang daripada aliran bahasa Inggeris atau vernacular perlu diteruskan. Memorandum mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. Seterusnya, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan TM mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara berikut. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan jus soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. Reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Pertamanya, UMNO. UMNO tidak setuju dengan konsep jus soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Keduanya, Parti PAS mengkritikkan soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu. Parti PAS mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan Islam dan bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Ketiganya ialah Datuk Onn Jaafar menolak syarat kewarganegaraan yang longgar.
Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan Kongres pada 4 Mei hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan. Keempatnya ialah pertubuhan Cina yang ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan, dan akhirnya ialah MIC. MIC mahu syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil. Tun Abdul Razak, Dato' Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin biti sambatan sekali lagi ke London untuk bincang dengan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. Hasil pindaan disembah perkenan dan dibincang dalam Majlis Raja-Raja. Draft ini Bab 9, Subtopik 4, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 dinamakan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Pengalaman raja berpengalaman dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertua Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas hari merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dalam 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan undang-undang. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat. Dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktirafkan sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Tegasnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap permufakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kita kekal aman dan berdaulat. Sekian, terima kasih.